أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung perbincangan kita dalam bahasa Arab Al-Quran. Baik. Alhamdulillah saya lihat untuk untuk fi'il madhi kita yang ke berapa kita dah ambil. Kita bermula dengan pertama kita bermula dengan huwa. Kemudian kita terus pergi kepada hum. Wa hum ya. Kemudian hiya. Hiya. Okey, kemudian Anta. Anti. anta. Antum. Antum betul. Anti. Antum, anti, ana, nahnu. Antum dan Anta, anti. enti. Baik. Kalau kita boleh nak flashback balik tanpa kita tengok pada buku. Apakah tanda kalau untuk huwa ini kita nak masukkan kepada fi'il madhi. Baik. Tanpa kita melihat pada nota, apakah tanda untuk huwa? Huruf depan dan huruf akhir berbaris atas. Huruf depan dan huruf akhir baris atas. Baik. Tengah-tengah pun Tengahnya ada baris. sukun. Tengah-tengah mesti ada baris. Baik. Apa yang huruf awal, atas, akhir, atas, tengah-tengah ada baris? Sukun. Tanda Atas boleh, bawah boleh Ustaz. ada tanda tu lengkap ataupun ada yang missing? 3 je. 3 huruf. Baris depan. Kita ambil perkataan 3 huruf kan? Ada perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir baris atas. Dan huruf tengah dia berbaris. Bawah, atas ataupun depan. So dia perkataan 3 huruf tu asas dia kan? Perkataan 3 huruf memang asas. Apa-apa pun perkataan dalam bahasa Arab dia akan kembali kepada 3 huruf ini. Kecuali huruf jar. Huruf jar yang telah kita ambil yang 8 tu dia memang maintain 2. Lain daripada itu, kalau untuk isim dan juga kata nama dan juga kata kerja, dia akan kembali kepada 3 huruf. Sebab itu penting perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir baris atas. Baik, untuk hum, apakah tanda dia? Yang huruf pertama dan huruf akhir tu mesti atas Ustaz. Tak semestinya. Untuk yang tahap ini kita ambil huruf pertama dan akhir baris atas. Huruf depan sebenarnya dia berbaris atas dan dia ada yang berbaris depan. Tapi huruf ketiga ni mesti baris atas. Cuma yang asasnya ialah dia 3 huruf, huruf awal dan akhir berbaris atas. Itu dia punya asas dia. Okay. Cuma ada tak dia yang huruf pertama tu baris lain, ada dia baris depan. Dia berbaris depan. Tapi itu dah masuk bentuk, dia jadi bentuk berbeza lah. Pasif dan juga aktif, dia berbeza. Tapi asas dia ialah dia perkataan 3 huruf, awal dan akhir berbaris atas. Itu dia punya asas dia. Baik, untuk hum apakah tanda dia? Huruf akhir waw. Waw alif. Waw alif. Waw alif. Alif Sukun di akhir perkataan. Cantik. Hiya? Ta. Ta. Ta mati. ini? Bukan. Bukan. Ta macam ni tak boleh? Ta terbuka. Ta yang buka. Okey.
Ta yang terbuka. Selesai? Bertanda sukun. Bersukun. Baik, baris sukun. Dan sebelumnya baris atas. Sebelumnya baris atas. Ya, Okey. betul. Kalau dia ada baris depan, Kalau baris depan tak ada madhi ni Ustaz. dia selalunya dia akan berbaris baris Atas. atas. Hmm. Boleh? Baris atas. Mesti di akhir perkataan. Ta mesti berada di akhir perkataan. Ta berada di akhir perkataan. Cantik. Dan kalau kata dia berada di akhir perkataan, contoh, saya letakkan macam ni. Kita boleh terima ataupun tak boleh terima? Alat suhu. Fa'alat. Boleh. Boleh. Boleh terima. Tapi Boleh. dia tak berada di ujung. Sebab Itu hu tu itu domer juga. Domer. Sebab hu ni boleh Potong. boleh potong. Cantik. So, bila hu boleh potong, ini jadilah ta tu berada di akhir perkataan. Perkataan. Cantik. So kiranya ta tu dia memang mesti berada di akhir perkataan, tapi bila praktikalnya nanti dia akan ada bersama dengan domer, tapi kita tak bimbang sebab kita tahu itu semua dia akan berada di akhir perkataan setelah dipotong-potong. Setelah dipotong-potong. Baik, anta tanda Di akhir. Berbaris atas. Di atas. ta berada atas di akhir perkataan. Sebelumnya huruf mati sukun. Sebelumnya Huruf huruf mati berbaris ataupun sukun. sukun. Ini yang penting kan. Ini yang penting. Huruf sebelumnya tu penting. Baik. Antum Tamim. Sebab akhir perkataan tamim. tamim di akhir perkataan. Baik. Kalau kita nak cakap tam di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun, boleh tak? Boleh. Boleh. Anti Sebelum Bawah. ta berbaris bawah Di akhir perkataan. di akhir perkataan. Sebelumnya ada sukun. sebelumnya berbaris sukun. Sebelumnya bukan- huruf berbaris sukun. Dan Bukan huruf alif. Dan bukan huruf alif. sebelumnya huruf baris sukun dan bukan alif. Dan bukan itu. alif. Dan bukan alif. Sebelumnya itu bukan huruf alif. Dia ta baris bawah di akhir perkataan sebelumnya bukan alif. Penting. Sebelumnya bukan alif. Kalau ada alif nak buat apa? Buat ada alif kita hold dulu. Kita biar dulu. Baik. Jadi dalam banyak-banyak ni, berapa? Bukan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam 6 ni, mana yang selalu ataupun yang paling banyak sekali? Kita Tom. akan jumpa. Tom. 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 Home. Banyak jumpa. Waw Tom. yang Dua. Huwa banyak. Buah. Huwa. Dan home, tom, pertama dia yang dua-dua ni memang juara lah. Home dan tom memang juara. Banyak sekali. Kemudian puah. Dan yang lain ni tak berapa banyak lah. Hia, anta, anti yang paling sekali. Paling sekali tak ada. Baik, jadi kita nak masuk teruskan pada ini kita kena selalu ulang-ulang tanda ni sebab apa? Sebab bila kita ambil tanda baru, tanda belakang ni semua kita kena ingat dan mahirkan juga sebab nanti dalam satu muka surat tu akan ada juga domer-domer yang lain. So kita nak kena perasan semua domer yang ada dalam muka surat tu. Baik. Kita nak masuk pada fi'il madhi yang ke-7. 7. Yang ke-7. Ana. Baik, ana. Domirnya ialah ana. Saya ataupun aku. Tanda dia apa? Tanda dia ta berbaris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Ta berbaris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun.
Baik, dalam terjemahan dia mesti ada perkataan telah, kena ada sebab apa? Kena ada sebab dia adalah fi'il madhi, dan kena ada aku sebab apa? Sebab dia merujuk kepada ana. Boleh tulis dulu. Ini tak ada masculine, feminin, Ustaz. Baik. Cantik soalan tu. Okey. Okay, saya kembali ke page ni kejap. Baik. Untuk ini. Untuk bahagian ini, 6 yang kita dah ambil ni. Huwa kita gunakan untuk masculine ataupun feminin? Masculine. Untuk masculine. Home, Amin. Home dua-dua. Masculine. Dua-dua. okay, baik, kita ambil asas dulu. Asas guna untuk apa? Masculine. Masculine. Tapi kalau penggunaan Quran, Dua-dua. dua-dua. Masculine dan juga feminin. So kita tahu asas dia masculine, tapi penggunaan Quran dua-dua. Hiya, Ia Ya. masculine atau feminin? Mu'anas. Feminin. Mu'anas. Feminin. F. Feminin. Feminin. Baik. Anta, Maskulin. Masculine. masculine. Antum, Many. Ramai. ramai untuk siapa? Maskulin. Maskulin. Okey, asasnya untuk masculine. Baik, untuk penggunaan Quran Both. Dua-dua. Kedua. Dua-dua. dua-dua. Masculine juga feminin. Anti Feminin. Feminin. untuk Feminin. feminin. Baik, nanti. Untuk huwa masculine. Selalunya bilangan kita gunakan untuk berapa orang? Seorang. Seorang saja. Orang. Satu je. Home, Lebih daripada dua. Ramai. Lebih. Home lebih daripada tiga. Lebih daripada dua. lebih daripada dua, lebih daripada tiga. Dua. Masa tu, Dua. lebih daripada dua. Daripada dua. 3 dan lebih. Level dan tiga. Lebih daripada Tiga tiga. Dia masuk kategori plural. Dalam bahasa Arab dia dikira 3 dan ke atas. Bal. 3 dan ke atas. Oh. Alasa. Salasah. Dan macam Piram ni sebut, ma'jun kuat salasah. Dia minta ma'jun kuat 3. Kan, tu sebut salasah. Wah dia ya. Film ni Ada. pandai bahasa Arab. Kita terror. Kita Terror apa dia tu? bahasa Arab. Kita Laksmana Doremi. Waktu nak lawan kan, minta Orang. ma'jun kuat salasah. Bunyi dia. Pasal dia InsyaAllah. sebut tu. Ada je dia punya idea kan. Hiya, Satu. bilangan 1. Satu. Anta, Satu. Satu. Ada juga. Satu juga. antum, Ramai. Dua. Antum ramai. Tiga. Ramai. Lebih daripada dua. ramai berapa bilangan? Lebih Dua daripada ke tiga lah. 3 ke atas. 3 Tiga. dan ke atas. 3 termasuk 3 dan ke atas. Anti, Satu. Orang. 1. So bilangan kita semuanya 1, 3, 1, 1, 3, 1. Baik. Kembali pada Benar. cerita yang ini. Jadi untuk Ana, untuk masculine ke feminin? Tak ada gender. Dua lah. Ustaz. Dua. Feminin dan Dua-dua lah. Tengok siapa yang bercakap lah. Siapa yang bercakap lah. Dia untuk masculine dan juga feminin. Bilangannya untuk Seorang. seorang je. Orang. Seorang. Ni kita cerita asas lah. Kan kita tak ceritalah orang guna apa? Kalau budak-budak sembang, kami ni semalam mak kami belikan kami. Tak adalah, bukan budak sekolah punya kan. Kalau budak sekolah seorang pun dia guna kami kan. Asalnya apa? Saya ataupun aku tu untuk seorang. Baik. Baris asal dia macam ni lah, fa'al tu lah. Baris asal dia fa'al tu.
Tapi yang penting tanda dia apa? Tanda dia ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. So Okey. situ yang kita nak beri perhatian. Ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Tu kan semuanya ta. Hia akhir dengan ta. Anta akhir dengan ta. Anti juga berakhir dengan ta. Begitu juga ana berakhir dengan ta. Beza hanya baris sahaja. So anta dengan anti senang. Anta tanda dia ta baris atas. Anti ta baris bawah. Kan? Kalau tu ingat je aku. Aku kan muncung ke depan. Aku tu. Aku tu. Kan? Aku tu. So bila ana maksudnya aku tanda dia tu. Aku tu. So bila sebut aku lepas ni muncungkan lebih sikit supaya apa? Supaya ingat tanda dalam bahasa Arab dia ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Tu. Baik. Kita lihat contoh. Contoh firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa aminu bima anzaltu. Anzaltu. Tanda dia ta baris depan di akhir perkataan, ni sukun tertinggal. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka anzaltu dia adalah isim fi'il ataupun harf. Dia adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu seperti itu cantik. Ekstranya kita tahu dalam ni ada dhamir yang merujuk kepada ana. Allati an'amtu alaikum. Perkataan an'amtu ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka an'amtu dia isim fi'il ataupun harf. Dia adalah fi'il. Fi'il pula dia fi'il apa? Dia fi'il madhi. Aslim. Qala aslamtu. Ni tu. Qala aslamtu. Baik, perkataan aslamtu. Ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Maka aslamtu dia isim fi'il ataupun harf, dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il apa? Fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada ana. Dan ana terjemahan dia ialah aku. Baik. Contoh lagi firman Allah, qala ya wailata a'ajaztu an akuna. A'ajaztu an akuna. Perkataan a'ajaztu. A'ajaztu. Baik, ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris mati ataupun sukun. Maka a'ajaztu dia adalah isim fi'il ataupun harf. Yang pertama dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il apa? Fi'il madhi. Tu kita memang bagi dia apa? Dia punya kelas tu detail. Kan, sebab pertama kena tahu dia isim ke fi'il ke harf. So dia adalah fi'il. Fi'il pula fi'il apa? Sebab kita ada fi'il madhi dan fi'il mudhari', dia adalah fi'il madhi. So lengkap apa yang maklumat tentang perkataan ni. Tambahan dalam tu ada dhamir merujuk kepada ana. Okay. Qul inni nuhitu. Nuhitu perkataan nuhitu. Baik, nuhitu isim fi'il ataupun harf. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik, tanda dia Ta berbaris depan sebelumnya huruf mati. sebelumnya huruf baris mati. Tapi tak ada dia punya baris mati dia. Macam mana, boleh terima ke tak boleh terima? Baik. Untuk bentuk perkataan ni kita terima. Kita terima. Nuhi itu. Kita terima dia. Dia tak ada baris tu, maksud dia huruf mat kat situ. Kan huruf illah, huruf mat. Dia tak ada baris. Tapi kita boleh terima dia. Kita anggap baris dia adalah sukun. Ni huruf mat tu Ustaz. Ni huruf mat. Ya betul. Sebab dia tak boleh ada baris. Sebab asal perkataan dia adalah apa? Asal perkataan dia adalah naha. Kan biasa terdengar. Wa'mur bil ma'ruf wanha.
Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Dia tukar jadi waw lah. Asal dia alif maksurah ni. Tapi bila jadi fi'il madhi dia tukar jadi ya. Bila jadi fi'il mudhari' dia tukar jadi waw lah. So tu yang kita dia mengelirukan sikit, dia panggil dia huruf illah, kan huruf cacat. Dia tak cacat. Dia cuma mencacatkan otak orang nak faham dia. Orang jadi cacat nak faham dia. Apa benda tu alif sejak waw. Allahu Akbar. Dia elok je kan. Dia okey je. Kita yang nak jadi pening blur jadi nak faham perubahan bentuk perkataan dia tu. Baik. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan. Baik. Perkataan dhalaltu. Boleh berikan tanda? Ta baris. Baris depan Ta berbaris di akhir perkataan. akhir perkataan sebelumnya Huruf Okey. sebelumnya berbaris sukun. Baik, lengkap. Ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun ataupun berbaris mati. Apabila jumpa tanda tahu dia adalah fi'il, fi'il pula fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada Ana. ana. Nah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ni macam biasa Betul. dengar je. Umir Kan? tu. Macam biasa dengar je. Kat mana kita dengar ni? Umirtu. Doa iftitah. Doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. So, wa bidzalika umirtu. Oh, rupanya umirtu tu maksudnya dia ada tanda apa? Ta baris depan di akhir perkataan Baris depan. sebelumnya huruf Dan baris sukun, sebelumnya maka dia adalah fi'il madhi. Dalam tu ada dhamir merujuk kepada ana yang bermaksud aku. Oh, maksudnya wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itu aku disuruh. Okey, maksud dia ada rupanya aku tengah bercakap dengan Allah rupanya waktu solat tu kan. Belum masuk Fatihah lagi. Baru sampai dekat doa iftitah je dah bersembang dengan Allah dah. Baik. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat Quran, zikir pun selalu kita ucapkan. Kan? Tawakal tu, aku bertawakal. Tawakkal tu. Tawakkaltu. So perkataan dia ialah tawakkaltu. Tanda dia Ta ber- Sampai pada ta hadap. berbaris depan Perkataan akhir sebelumnya perkataan bersukun. sebelumnya baris huruf sukun. berbaris Baris sukun. Baik. Maka tawakkaltu dia adalah fi'il pula Madhi. fi'il madhi. Kita lihat contoh. Surah yang ke-6 ayat 14 ayat 15. Surah yang ke-6 ayat 14 ayat 15. Cukup besar ke kat skrin ni? Okay. Boleh Okey, kalau tak cukup besar saya buka yang Quran biasa tu. Kalau cukup besar kita tengok dari sini je lah. Baik, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 14 dan juga ayat yang ke-15. Firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Baik, perkataan Umirtu. 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 Baik, tanda Umirtu. Ta berbaris di akhir, ta beri depan di akhir perkataan. baik, kita beri depan akhir perkataan. Sebelumnya tu. Oh, sukun. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Sukun. Ta beri depan di akhir perkataan. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Kita Fi'il madhi. ridhamkan dia. Ta beri depan di akhir perkataan sebelumnya huruf sukun, maka umir tu dia isim fi'il ataupun harf. Fi'il madhi. Dia adalah fi'il. Fi'il pula dia adalah Dia fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada Ana. kepada ana. Baik. Amir. Hamzah tu baris apa Ustaz? Hamzah tu beri depan. Ni umir tu dia bila copy paste tu dia apa tu? Dia ada baris yang dia tak lengkap. Dia tak boleh buat. Font yang ada ni dia tak Okay, dia tak ambil. Wala takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in Asaitu. 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 Baik, perkataan asaitu.
Asal itu. Tanda Baris depan dia akhir perkataan, tengah sebelumnya sukun. ta baris depan di akhir Akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris. Baris sukun. Okay, maka asa itu dia adalah Fi'il isim madi. fi'il Fi'il madi. madi. Dia adalah fi'il madi. Madi. Dalam tu dhamir merujuk kepada Ana. 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 Ana maksudnya Saya. saya ataupun aku. Baik. Al-musyrikina isim fi'il ataupun harf. Isim. Isim. Same. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Alif lam. Ya, Tidak. nun Ya, di nun. akhir perkataan. Ya nun baris atas di akhir perkataan. Cantik. Aku Waliyan. bukanlah orang musyrik. Orang yang Waliyan isim fi'il ataupun harf. Isim. Walian. Isim fi'il Isim. isim tanda Sebab tanda Baris walian tu tanwin. tanwin. Diakhiri dengan tanwin. Baik, cantik. Wa huwa isim fi'il ataupun harf. domir. Isim domir. Isim dhamir. Dhamir. Dhamir dimasuk kategori Isim. isim. Baik, cantik. Baik, Rabbi. Same. Isim. Isim. Berbaris bawah. Tuhan. Mana isim? Semua isim Ya. sebab apa? Tanda Ya. Ya Berbaris. di hujung. Ya, berbaris bawah. Ya balik bawah. ya tak ada baris, balik bawah huruf ba. Dia tak ada baris. Ya tak ada baris, macam mana? B tu Rabbi aja. Ya tu Faham domir. Faham maksud kan? Makna. Rabbi. Baik, Rabbi maksudnya Tuhan. Tuhan. Tuanku. Tobi. Tuhanku. Baik, kalau Tuhanku dia satu perkataan ke dua? Dua. Dua. So kita nak Ya kena buat apa tu dulu? ya tu mewakili domir ana. Cantik. So kita nak buat apa dulu dengan perkataan ni? Potong. Kita potong dulu. So pertama sekali nampak perkataan, kalau ada boleh potong dulu. So bila sebut isim tadi, betul isim tapi mana isim? Kita ada dua. So Rabbi di isim sebab tanda dia berbaris bawah dan kita tahu melalui makna. Lagi tinggal ya. Ya apa? Ya pun juga isim. Dia adalah isim. Isim dhamir. So lengkap. Cantik. Baik, surah Al-Balad. Surah yang ke-90 ayat yang ke-6. Baik, yaqulu ahlaktu malal lubada. Kat mana kita nak tengok? Ahlaktu. Baik, boleh berikan tanda. Berbaris Baris depan sebelumnya huruf berbaris sukun. Huruf berbaris sukun. Baik, ta baris depan di akhir perkataan sebelum huruf berbaris sukun. Maka ahlak tu dia adalah apa? Isim, fi'il ataupun harf. Fi'il. Dia adalah fi'il. Madi. Fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Dalamnya ada dhamir merujuk kepada Ana. ana. Cantik. Malan isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim tanda Tanwin. tanwin. Lubadan isim, fi'il ataupun harf. Isim juga tanda Tanwin tanwin. di akhir perkataan. So dalam satu ayat ni yang tak tahu tinggal yaqulu Yaqulu. sahaja. 1 2 3 lagi perkataan dah tahu. So sikit je lagi yang tak tahu. Baik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddam. Dan qaddamtu. Baik. Tanda baris depan akhir perkataan. sukun. Kita rajin-rajin sebut tanda ni kan, supaya apa? Supaya dia melekat. Supaya kita biasa dengan pattern. Ta baris depan akhir perkataan. Sebab ni kita pakai. Waktu hiya pun kita pakai ta sukun akhir perkataan. Sebelumnya berbaris huruf baris sukun. Kat anta pun kita pakai ta baris atas akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. So kita nak biasakan dengan tanda-tanda ni, so kita kena selalu sebut dia. Selalu ulang-ulang dia.
Kita biasa. Ta baris depan di akhir perkataan, sebelumnya huruf baris sukun. So kita dapat tanda tu dengan lengkap. Maka qaddam tu isim, fi'il ataupun harf. PL. Fi'il PL madhi. tadi. Fi'il. Fi'il pula Madhi. dia adalah fi'il madhi. Madi. Baik, cantik. Li hayati tu tak. Li hayati. Nak cuba? Mana? Li hayati. Nak cuba? Isim. Isim lam. Apa? Lam. Lam. Baris depan. Potong dulu Ustaz. Potong Dia Tu yang pertama sekali. Nampak je perkataan pertama sekali. Tengok boleh potong ke tak boleh potong. So kalau boleh potong, kasih potong dulu. Nak potong apa? Li. Lam. li. Lam tu satu. Lagi? Li. Ada lagi? Ya. Ya Ayat. tu satu. So daripada satu dah jadi 3. So senanglah kita dah potong-potong. Lagi jelas. Baik, li apa? Huruf Isim. jar. ya. Huruf jar. Baik. Hayati, isim, fi'il ataupun harf. Macam Isim. Macam isim je. Macam isim. Baik. Kenapa Ta boleh? baris bawah. Sebab ta tu berbaris Bawah. bawah. Hmm. Baik. Ada tanda lain ke? Tapi kalau ikut makna, Ada alif dan tak ada sukun. Selepas haraf jar. Didahului oleh huruf Huruf jar. Baik. So bila kita jumpa tanda-tanda yang untuk isim, kita ambil dulu perkataan tu adalah isim. Itu dulu. Sebab tu jalan cari tanda, kita mulakan dengan tanda isim dulu. Tak ada tanda isim, kita bergerak bagi tanda fi'il. So bila kita dah jumpa tanda isim pada perkataan tu, okey, kita ambil dia terus sebagai isim. Bila perkataan ni ditulis, contoh perkataan hayah, kita selalu dengar. Tapi bila ditulis dalam bentuk yang begini, kita jadi keliru. Sebab apa? Ta tu dia jadi macam ta yang terbuka kan? So kita keliru. Sedangkan kalau kita potong, dia akan jadi huruf lam campur dengan ayat. Campur ya. So huruf ta tu ta bentuk macam mana? Ayah. Ta yang marbutah tu, dia bukan ta yang terbuka. So asal dia ta yang ini. So dia jadi bentuk terbuka sebab dia bersambung dengan ya. So kalau perkataan yang berakhir dengan alif dan juga ta marbutah, kita risau tak? Tak risaulah. Sebab kalau dia berisau dengan ta ni, kita risau ini fi'il ke? Kan? Kita mungkin risaulah. Takut. Tapi kalau ta marbutah, sasah bukan fi'il. Sebab fi'il takkan diakhiri dengan ta marbutah. Takkan. So dia sasah dia adalah isim. Sebab fi'il tak mungkin diakhiri dengan ta marbutah. Dia akan diakhiri dengan ta ini. Ta maftuhah. Ustaz, Ya saya. dia ada tanda lain. Satu tak ada sukun di antaranya kan. Satu lagi dia ada alif. Jadi kat mana ada alif? Bukan fi'il madhi lah. Betul. Macam tadi bila kita jumpa, kalau katakan ta ni, kita nampak sebelum dia ada alif, dia pun termasuk perkataan yang kita hold dulu sebab sah-sah dia bukan apa? Dia bukan fi'il. So kalau dia bukan fi'il, dia dua je lah. Dia sama ada dia isim ataupun dia harf. Dan harf kita tahu, harf tu lebih kurang macam huruf. Huruf dia tak panjang perkataan dia. Huruf dia selalunya 1, ada 2, maksimum pun ada 3. Maksimum. Itu pun huruf dia huruf yang bersyaddah contohnya, kan. Dia tak ada yang panjang sampai macam ni. So kita tahu yang tinggal hanyalah isim sahaja kemungkinannya. Baik. So hayah isim lah. Hayah pun kita tahu hayah adalah kehidupan. So kehidupan dia tak mungkin kata kerja, dia adalah kata nama. Baik, Ustaz, ya saya. Ustaz, Ya. cumanya sini ni macam novice macam kita ni. Macam Ya. mana nak tahu kata di sini ni ta marbutah atau ta Betul, maftuhah betul. kan? Tak tahu. Betul. Itu yang saya kata dia keliru sebab dia bersambung dengan ya ni. Yang dia bersambung dengan ya. Okey, baik. Cara kita nak tahu ialah kita ambil semua tanda isim dahulu.
Kan. So bila kita dah lihat perkataan, kita potong dulu. So lepas kita potong, kita buat apa? Kita cari dulu tanda-tanda isim. Ada tak? So tanda kita tahu lam ni adalah huruf jar. Baik. Kemudian ada perkataan hayati. Hayati kita tahu ada tanda isim? Ada. Pertamanya apa? Didahului dengan huruf jar. Yang kedua dia berbaris huruf akhir berbaris di akhir di baris bawah. So bila dia ada dua tanda isim, so kita ambil terus dia adalah isim. Tak perlu kita nak pergi kepada fi'il dah punya tanda. Kan? Sebab itu untuk kita nak ambil tanda, memang kita ambil dulu tanda isim. Sebab apa ambil dulu tanda isim? Sebab majoriti perkataan dalam Quran itu berbentuk isim. Jadi sebab itu kita dahulukan isim. Tanda bagi isim supaya kita tak penat. Kan kita cari tanda fi'il tapi rupanya isim. Kan cari lagi tanda fi'il, rupanya isim. Kan? Sebab perkataan dalam Quran majoritinya berada dalam bentuk isim. Ustaz, katalah tak ada tanda tu, macam mana nak kenal tak bulat ke tak mau Baik, tak bila dia katakan bersambung. tak ada. Katakan lam tu tak ada, tinggal hayati sahaja. Kan tinggal hayati sahaja. Kalau Baik. ta tu bukan baris bawah, atas saja. Katalah hayata. Ada ke hayata? Kalau dia jadi baris lain, hayata, ta tu mesti akan dia kembali kepada bentuk asal dia. Dia jadi terbuka ni sebab dia bersambung dengan ya je. Oh. Kalau dia tak bersambung dengan ya, kan dia akan jadi itu. Kalau dia seorang-seorang dia akan jadi bentuk asal dia lah. Dah marbuta ya. Dia bila Kalau dia sambung ya dengan huruf kalau dia sambung dengan huruf lain dia akan jadi terbuka baliklah. Hayatuha contohnya. Hayatuha. Kan hayatuha. Tapi kalau dia jadi hayatuha pun bila kita potong ha tu, kan contoh kita potong ha. So ha kita tahu dia adalah isim. So Tapi tinggal kalau tak ada tanda hayatu. sukun pun bukan fi'il lah. Hayatu. So kita lihat ta baris depan ada tapi sebelum tu huruf tak ada baris. So kita hold dulu dia bukan fi'il. So kalau bukan fi'il dia kemungkinan harf, dia kemungkinan isim. Dua tu sahaja. Sebab dia tak ada sukun. Sebab dia tak ada sukun huruf sebelum tu. Walaupun Tapi depan, cara yang okey, paling baris mudah depan. ialah bila kita dah potong, tinggal hayatu. Alamak, tak pastilah apa. Katakan kita hayatu ni kita tak tahu makna dia apa. Apa nak buat? Senang je. Kita hold je dulu perkataan tu. Tak payah susah. Tak payah benda-benda. Kita hold je dulu. Kita hold sahaja dulu. Jangan bimbang. Nanti kita akan sampai pada tahap itu insya-Allah. Baik. Surah Al-Muddathir, surah ke-74 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarni wa man khalaqtu wahida. Baik, perkataan apa dalam ni kita nak lihat? Perkataan khalaqtu. Tanda Berbaris berdepan perkataan Tanda sukun. sebelumnya huruf berbaris sukun. beri depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik, maka khalaq tu dia apa? Isim, fi'il ataupun harf. Dia adalah fi'il. Fi'il pula dia adalah fi'il madhi. Baik. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Perkataan wa ja'altu. Tanda Berbaris depan. ta beri depan akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik. Maka ja'al tu isim, fi'il ataupun harf. Fi'il. Ini adalah fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada ana. Wa banina syuhuda ada? Abanina syuhuda. Tak ada. Wa mahadtu lahu tamhida ada? Ada. Mahatu. Mahadtu. Tanda? Tapi boleh ke macam tu? Itulah saya pun nak tanya. Kan kalau kita ambil tanda dia ta pada depan di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Kan ta tu ada syaddah dan dal tu tak ada sukun. Macam mana? Boleh terima ataupun tidak? Tak boleh lah. Boleh. Boleh Haji Sas kata boleh. Jadi macam mana Ustaz? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kenapa Boleh Haji Sas? pasal dia apa tu dia panggil tu dia
dal tu dia masukkan ke ta atau apa tajwid lah. Dal tu dimasukkan ke ta. Boleh terima ke Haji Sias punya jawapan? Ada ke? Ada yang nak membangkang? Dia sebab ada syaddah tu kan. Sebab ada syaddah tu. Membuatkan kita ragu-ragu. Dia Ustaz, betul boleh ke? saya cuba tak Ustaz? Dia Baik, kena silakan. serta instead Boleh of saya dal. cuba? Boleh, silakan. Boleh berani-berani je lah. Ta tu sabdu, satu ta ibati, satu ta hidup. Yang ta hidup tu baris atas, habis sebelum tu ta yang mati. Maknanya dia fi'il madhi domain ana. Betul tak Ustaz? Ta tu ada dua kiranya. Ada dua, satu sebab dia sabdu, satu ta mati, Satu satu dua ta jadi hidup. satu. Tak hidup. Betul. Satu ta hidup. Jadi sebelum ta hidup tu ta mati, maknanya sebelum huruf ta tu huruf matilah. Jadi kita boleh Baik. terima dia sebagai fi'il madhi domain ana. Itu saya punya pandangan lah. Okey, baik. Ada siapa yang menyokong usul tersebut? Saya. Saya sokong. Sokong. Tapi sebelumnya tak berbaris mati Ustaz. Yalah, tapi dah hidup dikeluarkan tu. Telah disatukan. Kalau ikut pendapat tadi, usul tadi menyatakan ta tu telah disatukan. Asalnya dia adalah dua. Satu, dua. Bentuk penulisan. Untuk penulisan. So, majoriti yang menyokong usul ini sokong. Jadi kita nak buka bila? 1 Ogos kita buka? Kenapa 1 Ogos? Baik. Tak 1 Julai. Satu. Malam 1 Julai. Baik. Wamahat tu. Itu salah satu pendapat. Baik. Untuk perkataan wamahat tu, dia seperti juga contoh-contoh sebelum ni kita pernah lalu. Kenapa? Sebab makhraj dal dan juga makhraj ta itu hampir. Cuba sebut dal. Dal. Ta. Tak. Okey, cuba baca perkataan ni. Atu. Mahad. Sifat huruf Ustaz kan? Cuba baca. Mahad tu. Mahad tu. Mahad tu. So dal dengan ta makhrajnya dekat. So makhrajnya dekat dalam Quran, sebenarnya dia sekalikan. Dia sekalikan. So wa mahad tu kan bukan, so kiranya asalnya macam inilah, mahad tu. Wa mahad tu asalnya. So tapi sebab dal dan ta makhrajnya berdekatan, dal ta hujung lidah yang kita letakkan di langit, maka dia sekalikan jadi wa mahad tu. So sebab itu diletakkan syaddah pada huruf ta tu. Dan pada huruf dal ni, Ustaz apa nama hukum dia? Idgham mislain lah. Sama selain. Tak masalah lain ke? Lain-lain. Nasib baik ada jawab idgham mislain. Kalau tanya saya akan jawab masa lain lah saya jawab. Ada hukum baru Dia ya? mutajanisain. Mutajanisain. Idgham mislain itu pun idgham Dia mislain bukan mutamasilain. Dia tapi mutajanisain. Mutajanisain pula. Dah ada idgham mislain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutamasilain. Dia sama mahraj tapi lain Baik. sifat. Sama makhraj lain sifat. Ya. Kalau mutamasilain, Kalau mutamasilain sama sifat dan sama ini. Macam mim dengan mim, ta dengan ta itu Itu mutamasilain. mislain ni kalau min dengan min. Mutamasilain. Mislain sorir tu. Ini Right. mutajanisain. mutajanisain. So, Macam. Dengan mutajah somil dah. ni waktu antaranya kita integrate semua ilmu kita kan. Tajwid bila nak lihat ada perkataan pun kan, kalau tajwid kan dia tidak diasingkan dengan tadabbur, tak diasingkan dengan bahasa Arab, semua integrated sekali semua kan, kita pakai dia. Pakai Baik. semua. So tak adalah nanti kita macam lupa-lupa kan, praktis sekali. So wamahad tu tadi, kalau mislain ataupun mutamasilain dia ada huruf yang sama. Mutajanisain dia jenis. Sejenis. Jenis sejenis. Sejenis. Jenis tu dia lebih besar daripada semisal. Kan, semisal tu dia memang sama semua. Sejenis tu contoh dia adalah sejenis buah. So dalam buah ada banyaklah. Kan, Banyak jenis durian lain. dia mislain dengan durian lah. Durian sama durian.
So dia mislain ataupun mutamatsilain. Dia sama misal. Mutajan isain dia lebih besar, dia sama jenis. Sama Dia jenis. ada huruf yang berbeza tapi makhraj dia Mahrajnya sama sama. tapi lain sifat. Ya. Baik. Mahraj. So wamahadtu kita terima dia sebagai dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, tanda dia ta baris hadapan depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Kenapa baris sukun tak ada? Kerana dia itu makhraj yang sama. Bahasa biasa dia makhraj yang sama dengan huruf ta, maka disekalikan. Itulah jawapan yang panjang dia. Jawapan yang panjang. Baik, surah Taha, surah 94, surah ke-20 ayat 94 96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Baik, perkataan khasyitu. Baik, tanda Huruf akhir huruf ta baris depan di akhir perkataan sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik, ni perkataan yang kedua yang kita jumpa. Huruf ya tapi baris sukun tu tidak kelihatan. Apakah persamaan dengan perkataan tadi yang kita jumpa atas tadi? Ini perkataan dia tadi. Perkataan nuhi tu tadi. Itu. Hilang dah. Dia balik rumah dia. Mana nuhi tu dia? Atas kali ni. Nuhi tu. Dia sama dengan nuhi tu. Kan? Baik, apa sama nuhi tu dengan contoh yang kita sedang tengok tu? Khasyitu. Huruf sebelumnya tak ada tanda sukun. Baik. So yang jelas ialah huruf sebelumnya sukun tak kelihatan. Persamaannya lagi apa? Kedua-duanya ada ya, nuhi tu. Ada huruf mad dia tak? Nuhi tu. Okay. So persamaannya dua-dua ada sebelumnya itu ada huruf mad, ada huruf ya. Ini pun ada huruf ya. Dan sebelum huruf ya tu pula huruf sebelum tu berbaris bawah. Dia baris bawah. Khasyi tu, nuhi tu. So bentuk dia sama, pattern dia tu sama. Khasyi tu, nuhi tu. Baik, maka khasyi tu isim fi'il ataupun harf? Fi'il. Fi'il adalah Madi. Fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Baik. Qala hama khatbuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Ada? Dia faqabat Basurtu. Tanda? Ta berbaris hadapan perkataan sebelumnya baris huruf sebelumnya baris sukun. Jadi adalah baik. Ada lagi dalam ayat ni? Ada. Faqabattu. Faqabattu. Tanda? Faqabattu. Ta baris depan. Ta baris depan dan perkataan sebelumnya baris sukun. Sebelumnya huruf berbaris sukun. Baik, maka qabattu dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Baik, ada lagi? Merujuk. Qala basaltu. Sawalat. Tak boleh Yang sekarang kita ini fanabastuha Ustaz. Fanabastuha ya. Boleh kongsikan macam mana? Tak nampak. Ini kita belahkan ha tu. Ha tu dengan fa. Dengan fa. Boleh. Terima kasih Haji Ses. Haji Ses, saya guna potong. Haji saya guna belah, saya terbayang lemang. Sebut belah, saya terbayang lemang. So tinggal apa? Tinggal nabaztu. Nabaztu. Baik, tanda. Berbaris Ta berbaris depan. Ta baris depan. Akhir baris depan. Sukun. Sebelumnya baris Sebelumnya huruf baris sukun. Baik, nabaztu dia saja adalah
Fi'il. Fi'il madi. Fi'il Fi'il apa? madi. Fi'il madi. madi. Baik, ha Domel. Domir. Oh, itu domer. Domer. Domer Isim. masuk Iya. isim, Isim. fi'il ataupun harf? Isim. Masuk kategori isim. Domel. Baik. Isim domer, cantik. Baik, perkataan farrakta. Farakta. Farrak. Isim, fi'il ataupun harf? Isim. Fi'il, sorry. Fi'il. Fi'il. Tanda? Fi'il. Tanda Huruf ta. akhir. Ta baris Baris atas. Farakta, baris atas. Sebelumnya Baik. ada sukun. baris sukun. Ta baris atas di akhir perkataan sebelumnya huruf baris sukun. Dia fi'il, fi'il apa? Madi. Anta. Fi'il madi. madi. Dalam ni ada dhamir Domir merujuk anta. kepada Ta. Anta. kepada anta. Cantik. Baik. Sawwalat. Tawalat. Sawwalat. Sawalat. Baik, tanda dia isim, fi'il ataupun harf? Fi'il. Oh, sawalat. Fi'il. Dia Tanda dia apa? Sin. 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 ta mati. Lat. 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 Ya. Sebelum ya betul. Ta baris sukun di akhir Sukun. perkataan. Perkataan. Baik, maka dia adalah fi'il Ya, fi'il PM madi. ya, domir ya. Anta tak? Ya. Anta. Tak mati. Hiya. Ya, ya. Ya, sorry. Ya. Ya, ya. Ayah Haji Sah, dia yang jumpa dia Dia soal dia jawab. dia sendiri keliru ya Haji Sah. Ini tak ada huruf cacat Haji Sah. Dia tak mengganggu kita. Dia tak mencacat. Dia telah menggoda. Sorry. Ini feminin. Ni Ustaz, ni bila dah bercampur ni. Dia menggoda siapa Zalilah? Dia menggoda siapa tu? Sawalat Maksudnya, tu. maksudnya Yelah, dia dia goda telah siapa menggoda tu? pada Ah. diriku, nafsuku. Itu surah Toha tu. Itu terjemahan dia. Bukan surah Yusuf. Kalau boleh surah Yusuf senang je kita je sikit. Senang Toha cari dia. kita kan. Toha. Ni carilah nanti. Imratul Aziz duk menggoda Baik. orang. Perkataan li. Ada tak isim perkataan yang fi'il. sama Ustaz dekat Ya. apa ni? Ada tak perkataan yang sama dalam surah Yusuf sawalat tu? Sawalat. Tak ada. Sawalat tak ada. Oh dia tak pakai ya? Habis Tak ada. yang perempuan kota menggoda Yusuf tu dia pakai perkataan apa ya? Dia guna perkataan turawidu. Turawidu. Sawalat. So bila kita tahu makna dalam bahasa Melayu sama, sana ada guna menggoda, kat sini pun guna menggoda. Terjemahan sama tapi perkataan dalam teks Arab dia Lain. lain. So Lain. bila timbul soalan, waktu tu lah macam kenapa? Kenapa? Bila kenapa, waktu tu lah okey. Dia akan bagi, bila kita cari, dia akan bagi kita ekstra tambahan untuk ketika mana kita nak tadabbur. Tapi dia pertama sekali kena tahulah soalan apa nak ditanya. Kalau tak ada soalan nak tanya, tak adalah. Kita pun macam apa benda sama je nampak semua perkataan tu kan. Dan kenapa dia berbeza Ustaz? Dia cerita kat sini dengan cerita yang dekat perkataan yang digunakan kenapa berbeza Ustaz? Dalam konteks apa tu yang dia buat perbezaan tu? Perbezaan dia, baik, perbezaan dia secara umum, dalam surah Yusuf, secara umum dan secara ringkas. Surah Yusuf menggoda, perkataan dia gunakan tu menggoda, maksud dia menggoda antara lelaki dan juga perempuan. Kedua-duanya adalah manusia dan godaan itu godaan berbentuk syahwat ataupun nafsu. Nafsu juga. Godaan lelaki menggoda wanita. Kat situ. Itu yang biasalah kalau kita menggoda, kita akan faham goda apa? Laki goda perempuan, perempuan menggoda lelaki kan? Biasa kita faham itu. Baik, tapi dia ada juga menggoda. Bila kita tengah puasa, orang hidangkan nasi Arab. Menggoda betul lah nasi Arab. Kita guna perkataan menggoda. Tapi nasi Arab tu buat apa-apa ke kat kita? Dia datang menggoda ke kita? Tak menggoda. Dan dia menarik. So sawalat, dia bukan menggoda yang menggoda macam laki goda perempuan, perempuan goda lelaki, bukan. Dia menggoda, menarik perhatian, menarik-narik. Tapi dia tak buat apa pun. So sebabkan orang tu yang lemah yang pergi kerana tergoda dengan benda itu. Benda itu. Dan ini nanti boleh baca kisah dia. Ini kisah. Tapi pergi ke nafsu juga kan? Dia dua kan? Ya, cuma bentuk godaan tu.
Oh, bentuk godaan. Bentuk godaan tu berbeza. Jadi digunakan perkataan yang sesuai. Macam kita naik kereta, motor pun naik juga, tapi orang tak panggil menaiki motor. Kita panggil membonceng motor. Kereta kita panggil naik, tapi duduk duduk atas kenderaan. Tapi penggunaan tu berbeza sesuai dengan benda tersebut. Okey, Baik. faham. Perkataan li, isim, fi'il ataupun harf. 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 Terus harf. Jar. Harf Jar. jar. Harf jar. 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 So li adalah jar. Settle. Dia membaris bawahkan isim sepasnya. So dia semua jar sahaja. Pasti Nah, dia tak ada membaris. apa-apa yang nak potong. Ya. Ya li ya enam tu. So li Bagi sebut siapa? Ya tu lain. So pertama Sebab sekali li potong dulu. Bagi saya. So bila potong ada pada dua. pada saya pada Jar itu hanya pada huruf lam li sahaja dan ya ini berbeza. Ya tu lain. Dia adalah isim. So pertama sekali kita nak biasakan jumpa je perkataan, pertama sekali buat apa? Potong. Potong dulu. Kasih potong, kasih belah dulu. Kasih potong, kasih belah dulu. belah. Ustaz kotok. Kotok. Kasih potong. Kotak. Oh, Baik, potong. perkataan qala, isim, fi'il ataupun harf. Pola. Kata. Pola ini Tekan lah. Fi'il. dia perbuatan Tanda, pola. tanda. Gambar atas. Perkataan sebelum Dia dah akhir. adalah Satu dan tiga baris atas. Satu dan tiga beratas. So perkataan tiga huruf, Madi. huruf awal dan akhir berbaris atas. Ada. Madi. Baik, maka dia adalah fi'il madi. Dalam ni dhamir merujuk kepada Huwa. huwa. Baik. Qabdatan. Qabdatan. Segenggam. Sangat. Ini isim kan? Isim. Ada tanwin. Ini antara yang paling mudah sebab dia diakhiri dengan tanwin. Baik. Baik, surah Ali Imran surah 3 ayat 35 36. Allah berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ada dalam ni? Nazartu. Baik, tanda Baris depan. Baris depan sebagai Huruf berbaris sukun. Baik, nazar tu dia adalah fi'il madi. Baik, perkataan imra'ata. Isim fi'il ataupun harf. Isim. Imra'atu, isim fi'il ataupun harf. Oh, salah. Ada ta baris depan di akhir perkataan. Perempuan Ini Imran. adalah ini apa nama ni isim. Kenapa jadi isim pula? Hujung dia ta baris depan sama dengan nazar tu. Sebab maksud Tapi dia Sebelum tu tak ada sukun. Tak ada sukun. Tak ada sukun. Tak ada sukun. Sebelumnya tak ada sukun. Cantik. Terima kasih kerana bertegas dengan Satu lagi faham makna. satu lagi kita boleh tahu melalui makna. Tapi imra'atu kalau tengok tanda ta depan ada tapi sebelumnya huruf berbaris. So penting tak huruf sebelum ni kita ingat tanda dia sebelum tu baris sukun? Penting. Sebab kalau kita tak ingat, kita dah jadi dah imra'atu ni jadi fi'il pula. Tahu beza dia tu. Jauh beza. Sebab apa? Sebab kita tak ingat sukun ni sahaja. Sukun ni pembeza dia. Hanya sukun sahaja yang bezakan. So sukun ni penting. Sangat-sangat penting. penting. Macam nazar tu. Mana? Baik, seterusnya kalau mawadha'at. Mana? Imra'atu. Maksudnya perempuan. Perempuan, isteri. Imran, isteri. Isteri Imran. Nazar tu ini. Ya. Baik. Nazar lah kot. Nazar tu nazar lah, aku bernazar. Nazar, aku telah Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu laysa dzakaru kal unsa. Baik, ada? Wada'tuha.
Bukan. Betul ke? Betul. Betul betul Baik, betul. macam mana Haji Ayah boleh kata wada'tuha? Sebab Potong. ha tu kita boleh potong kan. Ha tu kita Ah potong. tu. So tinggal wada'tu sahaja. Tu Cantik. saja. So tanda Wow tu potong. Baris Ustaz, wow tu. Kita berbaris Wow pun depan boleh sebelum potong tak Ustaz? Wow pun Ah, boleh kalau potong tak? untuk Boleh, boleh. untuk perkataan ni wow tidak wow tak dipotong. ada. Wow di sebagai satu Wow ni. dia sekali dengan perkataan. Memang dia termasuk asal Wada'tu tu perkataan. satu perkataan. So Ini. wada'tu. So ngamlah ada 3. 1, Dia 2, bukannya dan. 3. So asal perkataan dia 3 lah. Wow, 3. dha, dot Wada'tu. dengan ain. Wadoa lah asal dia. Tapi kita tak kisah. Jangan kita tahu. Sebut je wada'tu. Semua ni masuk fi'il. Sukun. Tanda dia ta baris depan akhir perkataan, sebelumnya huruf berbaris sukun. Cantik. Baik. Wa inni samaituha Maryam wa inni Samaituha. u'idhuha bika. Samai Baik. Tuhan. Samaituha. Semua ni ke? Potong ha. Potong. Kita kasih potong dulu. Potong So ha. tinggal samaitu tanda. Tu. Dari depan, tak boleh. Huruf akhir. Sebelumnya Ta sukun. baris depan. Ta beri depan akhir perkataan sebelumnya huruf Sebelum berbaris. tu baris sukun. Baik, maka samai itu isim fi'il ataupun harf. Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada Ana. Ana. Baik, soalan. Qalat isim fi'il ataupun harf? PL. Fi'il. Fi'il. Madi. Baik, tanda. Tanda Madi. Terbuka mati. Ta terbuka di akhir perkataan berbaris. Terbuka Ta terbuka mati. Terbatuk lagi. Ustaz, tak tidur malam ni Ustaz. Ta baris sukun akhir perkataan sebelumnya ada baris. Baik, maka dia adalah fi'il madhi. Dalam ni ada dhamir merujuk kepada Hiya. hiya. Hiya untuk maskulin ke feminin? Feminine. Feminin. Untuk feminin. Cantik. Baik. Wada'atha isim fi'il ataupun harf? Potong. Potong ha. Potong ha tu. Potong mana? Potong ha. Ya, potong ha. Jadi wada'at. Baik, wada'at apa? Isim fi'il ataupun harf? Isfa'il. Fi'il. Sama macam tadi. Fi'il madhi. Tanda? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Tanda dia? Ayah. Ta. Huruf akhir. Ta berbaris. Akhir perkataan. Sebelumnya huruf ada baris. Cantik. Sama dengan di sinilah bima wada'at. Wada'atuha. Baik. Perkataan bika isim fi'il ataupun harf? Bika. Bika. Isim. Isim. Semua. Bika isim. Bi itu haraf. Haraf jar. So pertama kasih potong dulu. So bila orang tanya bika apa isim fi'il harf, kita potong dulu bi huruf jar. Huruf jar. Adalah dhamir isim dhamir. Baru jawapan itu cantik lengkap. Isim dhamir. Okay, baik. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Nanti boleh ambil nombor surah ini. Surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima. Surah kelima. Ayat 110 111. Baik. Seterusnya surah 71 surah Nuh 71 ayat 5 hingga 10. 5 hingga 10. 5 hingga 10. Baik. Seterusnya surah Al-A'raf surah 7 ayat 79. 79. Kemudian ni kita ni 43 29 surah 43 ayat 29. Kemudian surah 27 ayat 22. 20. Oh, banyaknya kemudian homework. Surah 26 ayat 20 hingga 21. Ayat banyak je tapi kan nak cari itu sekejap je ni. 5-10 minit habis lah.
ayat 26, surah 26 ayat 20 21. Kita tunggu Haji Syekh hantar semua dulu. Lepas tu kita Copy paste. Yang terakhir surah buat 22 tulisan ayat kita. Buat tulisan 48. kita. Ustaz Surah kena buat isim semua juga ke? ayat 48. Okey. Surah berapa Ustaz? 22? 22 Laju ayat dah, Ustaz. 48. 48. Laju sangat. Kejap lagi. 22 48. Boleh dapat? Semua dapat tadi. Dapat. Yang mula-mula tu apa? Yang mula tadi 110 Surah Maidah, 1. Surah Maidah 5, Ah. 110 5, 110, 111. hingga 111. Ha. Baik, yang pertama 5, 110, 111. Kemudian surah 71 5 hingga ayat 10. 5 hingga 10. Mm-mm. Kemudian surah 7 ayat Surah 7 hingga 79. 79. Kemudian surah 43 ayat 29 Ya. hingga 29. Kemudian surah 27 22. 22. Mhm. Kemudian surah 26 ayat 20 20 21. 26 ayat 20 21. 22. Terakhir 22. surah ke 22 ayat 48. 48. 22, 22 48. 48. Baik. Kenapa saya berikan ayat-ayat ni? Kan seperti sebelum-sebelum ni juga, kalau diberikan ayat kan, dan contoh-contoh tadi pun tengok satu ayat. Maknanya banyak tak dalam Quran? Banyak. Tak banyak. Tak banyak. Kalau banyak, saya akan bagi contoh terus setengah muka surat. Saya akan dalam contoh ayat tu terus setengah muka surat ke satu muka surat banyak. Jadi kalau tengok ayat tu satu, dua ayat, 3 ayat, maknanya dalam Quran dia tak banyak. So dalam Quran, ta baris depan ataupun untuk ana ni, inilah dia ayat yang kita telah ambil tadi dan telah saya berikan tadi, dan mungkin ada baki tapi tak banyak. So kalau saya minta cari nanti jadi susahlah, agak susah nak cari. So saya berikan terus nombor-nombor ayat tersebut sebab dia tak berapa banyak, insya-Allah. Jadi nak cari Ana je tak Ustaz ya? So Cari Ana tarik saja. ta baris depan akhir perkataan untuk ana, dan Untuk kalau dalam ayat tu ada huwa, ada hum, ada hiya, ada anta, antum ataupun anti, boleh masukkan sekali. Boleh sekali ya? Boleh sekalikan. Ustaz, Boleh Ustaz sekalikan. nak tanya je, bila masa Allah tu pakai yang kami tu, bila dia orang translate jadi kami tu, Kadang tu, aku kan. Ana tu. Okey, baik. Nanti kita akan sampai pada bahagian. Kalau begitu sekarang, nanti minggu depan nanti Januriah dah tak ada. Sebab jawapan dah dapat. Nanti kita akan sampai pada bahagian dia. Kita akan sampai pada bahagian dia. InsyaAllah. Kan? Bagus tu, tanya-tanya tu bagus. Kan? Tanya-tanya kan. Tapi tak dapat jawapan tu seksa lah. Dapat jawapan, nak dapat jawapan seksa ke? Dapat jawapan. Tanya bagus. InsyaAllah. Cuba je. Bila kami tu dia termasuk lah malaikat dia sekali buat kerja ke? Tak juga. Tak juga. Kadang sebut dia kami saja kan. Ada masa Hanya dia saja. Nanti itu perbincangan yang menarik tu, kita akan sampai pada perbincangan tu nanti. InsyaAllah. Dia ada tu kadang tu perbezaan ayat tu, perkataan tu, kalimah tu, dia dibezakan dengan fathah, fathi. Dia macam mana tu boleh beza tu? Padahal nama benda sama tapi makna dia lain. Maksudnya contoh dalam konteks-konteks ayat lah. Perkataan huruf baris yang hujung ke, baris tengah ke, baris yang mana? Hujung. Hujung tu sebab kata haraf jam. Baris hujung selalunya memang banyak akan dia berubah tu memang banyaklah sebab dia bergantung pada ayat lah, bergantung pada perkataan yang sebelum tu kan. Tapi dalam Quran ada juga perkataan ataupun baris yang dia berbeza. Ustaz boleh bubuh skrin tadi balik tak Ustaz? Bubuh skrin tadi balik. Yang huwa apa tadi Ustaz? Sekejap. Alamak, saya dah padam lah. Tak ada record kan? Nanti saya dah clear dah bot ni. Minta maaf. Tapi ada nanti saya ambilkan gambar tu, dia save kat sini, saya hantar kat aku.
Tak ada rekod dia. Baik, dalam Quran ada perkataan bir. Bir kita biasa dengar tak? Ya, benar. Birrul walidain. Bir. Bir. Al-bir. Perkataan al-bir. Al-birru. Kan? Dalam Quran ada juga perkataan al-barru. Al-Badu. Beza dia tu. Tak. Al-birru dan juga al-bar. Al-Baru. Kan? So kalau dalam perkataan bahasa Arab, huruf yang terakhir tu berbaris beza, depan, bawah dan atas. Ini memang akan terjadi. Akan terjadi. Sebab dia melihat kepada perkataan yang datang sebelum tu apa. Alif Pertama. Dan perkataan tu sendiri bentuk dia kadang-kadang berubah. Jadi dia merubah bentuk baris akhir dia. Baris akhir dia. Dan bahasa Arab juga huruf dia kadang berubah. Pada awal, dalam contoh ni awal lah al-bir. Kan biasa kita dengar birrul walidain. Birrul walidain tu maksudnya apa? Buat baik kan dekat ibu bapa. Kan buat baik kepada ibu bapa. Birrul walidain. Dalam Quran juga ada al-barru. Kan tulisan dia sama cuma beza dia bir dan juga bar. Al-bar maksudnya apa? Al-bar maksudnya daratan. Cuma dia berbeza. Baris. Berbeza pada baris saja. Al-bir dan juga al-bar. Jadi baris ni penting tak dalam bahasa Arab? Penting. Lain. Sangat-sangat penting. Kalau tersalah baris baca tu kesalahan jali. Kalau sebab hanya dengan kesalahan baris tu boleh boleh merubah kepada makna terus. Kan apa tu, kalau kita lihat surah 30 sebentar, saya baca sikit saja lagi. Contoh ayat yang ke-41 kan. Zaharal fasadu fil barri. Barri wal bahri. Al-barri maksudnya apa? Maksudnya di darat. Al-barri maksudnya di darat. Ke pantai. Daratan. Kan bezanya pada baris saja. Dia berbaris al-bar. Selalu kita dengar al-bir. Al-bir itu biasalah buat baiklah. Birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa. Tapi al-bar maksudnya memang tak ada kena-mengena langsung lah. Tiba-tiba je daripada buat baik kepada daratan. Jadi baris memainkan peranan yang sangat penting. Dan baris hujung tu berubah, itu ada sebab-sebab dia. Perkataan sebelum memainkan peranan. Dan ini step nanti kita akan insya-Allah nak pergi ke arah sanalah untuk kita memahami baris akhir tu berubah kenapa. Bukan saja baris akhir berubah kenapa, perkataan tu pun kadang berubah. Kan ada sebab dia kenapa. Baik, itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat ambil. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairah kepada semua sudi meluangkan masa pada malam ini. Semoga Allah nilai sebagai amal soleh, insya-Allah kita boleh buat pada latihan tu, dan latihan tu nanti mula hantar